antara the record. Okay, so kita tengok dulu. Dah berapa orang Nazmi ada? Kita tak bangun lagi. Okay, so Mama Z start. Mama tak masuk lagi Mama. Okay, untuk tajuk, katakan semasa pelajar nak buat proses integration, tiba-tiba pelajar tak ada idea. Dia tak tahu nak buat macam mana. Maka kita ada, untuk pelajar account, dia ada satu teknik of integration, ada satu je untuk pelajar account. So jangan buat soalan pelajar sains. Kaedahnya dinamakan kaedah substitution, kaedah gantian. Okay, ini adalah kaedah gantian, iaitu kita menggantikan yang susah supaya dia menjadi mudah. Macam tu. Kemudian Mama tunjuk satu cara supaya pelajar tahu bila masa dia nak guna substitution. Katakanlah soalan ni tak ada perkataan ni. Dia tak ada perkataan ni. Contoh Okey, kemudian pelajar pun teringat rumus Mama Z tu. Ada 3 rumus tu. Pelajar tengok, okey, pelajar kata kuasa. Pelajar pun jadikan yang dalam kurungan tu sebagai F. Pelajar ikut yang Mama Z ajar yang semalam. Tiba-tiba bila pelajar buat F prime, pelajar dapat 2. Ada tak kaitan 2 dengan X? Ada tak kaitan 2 dengan X? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Jadi kita tak boleh guna special case yang Mama kata semalam. Tak boleh guna. Kita nak guna tapi tak boleh. Kalau nilai di sini 2x, kita masih boleh guna. Sebab kita kata kita terlebih 2 kali ganda. Sekarang nilai kita hanyalah 2. Kalau 2 maksudnya Mama Z tak boleh guna kaedah special case. Sebab itulah soalan ini dia kata by using suitable substitution. Dia kata macam tu. Jadi di sini pelajar sama ada dia nak guna huruf U pun boleh, dia nak guna huruf F pun boleh, mana-mana. Tapi sebab soal yang kita belajar ni dia kata U sama dengan. U sama dengan. Kalau pelajar nak tukar huruf lain pun tak apa. Nak tukar huruf F pun tak apa, ikut. Okey, apabila dia kata U sama dengan, okey. Jadi pelajar bebas nak pilih yang mana yang dia rasa menyusahkan dia. Jadi katakan pelajar memilih 3 tambah 2x ni menyusahkan dia. Jadi kita akan buat satu ruangan kertas kotor. Ingat tak? Tengok tak video? Mama kata kita kena sediakan ruangan kertas kotor. Okey, sekejap saya besarkan pen dulu. Okey, katakan di sini adalah, kita pakai sarung tangan saya sini. Nak kena pakai gadget-gadget dia dulu. Sebenarnya agak rimas nak pakai sarung tangan ni. Tapi sebab dia mengganggu skrin. Okey. So 3 jari biasanya dia mengganggu skrin. So kena pakai macam ni kalau pelajar nak tengok betapa susahnya proses nak ngajar tu kan, Mama Z kena pakai sarung tangan yang tutup 3 jari yang ganggu awak nak ni, ganggu skrin. Tak nak bagi jari tu tersentuh skrin. So benda tu bukan satu benda yang mudah lah untuk pensyarah bila dia nak buat kuliah kan. Benda tu mengganggu sebenarnya. Okey, dia ada lagging sedikit lagging sedikit, bukan sedikit ni, banyak lagging ni. Okey, kalau semalam kalau saya record yang lagging ni dia ada something wrong sikit lah. Tapi tak apa, kita cuba. Okey, di sini adalah kertas kotor. Ni kertas kotor. Sebab kita nak tulis something, tetapi something itu sebenarnya salah dari segi matematik. Tapi kita nak
suruh otak kita fikir, otak kita tak mampu nak fikir. Jadi kita tulis benda yang salah tu just untuk tengok apa kesannya bila kita buat je. Kesan dia. Tu kesan dia. Apabila Mama Z ganti 3 tambah 2X tu, dia ada kuasa 10 di situ. Itulah kesan dia. Dia jadi lebih mudah. Okey, kalau siapa nak tahu kenapa, kenapa guna substitution? Kerana yang gemuk ni tadi ni dah tak ada dah. Dia dah jadi huruf kecil tu je, U saja. Itulah dia kepentingan substitution, nak mudahkan. Tapi nak mudahkan, sebenarnya dalam matematik, kita tak boleh campur antara keluarga X ni dengan U. Kita tak boleh campur, sebab tu kita tak boleh tulis. Jadi sebab itu Mama suruh buat dalam kertas kotor. Okey, step yang pertama Mama Z dah buat dah. Kita buat U sama dengan, tu step yang pertama. Kemudian awak teruskan dengan DU DX. DU DX. Ada lagi proses pembezaan di situ. Awak dapat 2. Dan awak pisahkan DU dengan DX tu. Awak pisahkan dia jadi DU sama dengan 2DX ataupun 2 awak pindah ke bawah ni. 2 awak pindah ke bawah tu. Jadi di sebelah sini cuma tinggal DX. Ini perkara nombor 2 yang penting. Okey, macam mana? Okey tak? Boleh tak? Boleh Mama. Boleh. Okey, kesannya pada kertas kotor kita, kita tengok kesannya pada kertas kotor, dia akan jadi integrate. Sini ada X, sini ada U kuasa 10. Tempat di X tu Mama Z ganti dengan DU per 2. Mama Z ganti tempat di X. Tempat di X ni sekarang dah tak ada dah. Okey, so keluarga kita sekarang adalah tentang keluarga DU. Dan akhirnya U ini valid. Siapa pula yang tak valid? U dah okey sebab kita ada DU. Yang tak valid sekarang ialah nilai X ini. Kita kena cuba cari untuk membunuh nilai X ni. Okay, macam mana nak cari? Kita rujuk nombor 1. Okay, kita rujuk nombor 1 ni. Okay, daripada situ Mama Z boleh buat U tolak 3 sama dengan 2X. X sama dengan U tolak 3 per 2. Okey ke? Okey. Kemudian apabila dah ada benda ni, jadi sekarang ni Mama Z nak cuba ganti di sini. Okay, nak cuba ganti di sini, kita ada gantian untuk U itu. Okay, untuk U itu saja ialah U tolak, untuk X ini saja ni, untuk X, U tolak 3 per dengan 2. Tu baru nilai X. Kemudian Mama Z dah ada nilai U kuasa 10 per 2 di U. Okey. Jadi alhamdulillah sekarang semuanya telah bahagia ni. Semuanya telah bahagia. Di sini keluarga U dan semua sebutan dalam ni dah jadi U, tak ada lagi X. Maka bermula dari situ baru Mama Z boleh pindahkan ke ruangan yang betul. Iaitu kita ada integration. Mama Z keluarkan nombor kat luar ni, pemala keluar 1/4. Okay, kalau pelajar tanya dari mana datang 4, sebab Mama Z buat yang bawah ni 2 darab 2. So dapat 4 tu Mama Z letak kat luar.
Yang dalam kurungan tinggal lagi U kuasa 10, Mama Z letak depan. Dan kita ada U tolak 3 TU. Baru boleh tulis kat luar. Sebelum kita integrate, sebenarnya proses integration tak berlaku lagi ni. Baru kita buat substitution baru. Okay, sekarang kita nak tulis. So jawapan kita kat sini, kalau Mama Z boleh guna pen yang pelbagai supaya pelajar tak rasa benda ni susah. So Mama Z ada U kuasa 11 tolak dengan 3U kuasa 10 DU. Okay, barulah kita boleh integrate. Okay, ready untuk integration. Okay, nak integrate dah ni. 1/4 U kuasa 12 per dengan 12 tolak 3U kuasa 11 per dengan 11 tambah dengan C. Mama Z dah mula integrate. Guna basic concept. Basic saja. Sebelum yang basic, kita kena guna substitution. Kalau tak, dia jadi kompleks. Okey, sekarang ni Mama Z masukkan nombor 4 ke dalam. So, Mama Z dapat U kuasa 12 per dengan 48 tolak dengan 3U kuasa 11 per dengan 44 tambah dengan C. Okey, tetapi soalan kita sebenarnya bukan U. Soalan kita adalah tentang X. So, Madam tukar semula dengan yang mula-mula kita buat tadi ni. Tukar semula dengan benda yang nombor 1 ni. Iaitu kita akan dapat jawapan akhirnya ialah 3 tambah 2X kuasa 12 per dengan 48 tolak dengan 3. 3 tambah 2X kuasa 11 per dengan 44 tambah dengan C. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau ada nak tanya. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Ada Mama. Okey tak? Okey. Boleh kan? Boleh. Mama Z takut Mama Z terputus, tapi nampak paparan kedua Mama Z ni okey. Okey, katakan tak muat ruangan, Mama Z ada bagi kat bawah tu. Sebab Mama Z tanda nota bab 1 semalam, nampak pelajar tak boleh nak sinkronis cara menulis tu. Okay? Mama Z mengajar sebab nak suruh dia jadi satu muka surat paparan awak, jadi Mama Z tulis ke tepi. Awak kalau tak muat, tulis kat bawah tu. Okay? Jangan tulis kecil-kecil sehingga diri sendiri tak boleh nak baca. Okey, Mama Z teruskan dengan contoh yang ini. Okey, contoh yang ini kalau awak tengok, VSLT kita guna U lain. Kemudian dalam nota rakaman Mama Z memilih U yang lain. Bergantung kepada individu. Okey. Okey, yang nombor 25 jugalah Mama Z guna senang. Okey, pelajar dah ada soalan ni. Okey, pelajar dah ada soalan ni. Mama Z nak tunjuk, Mama Z nak guna kaedah yang lain. Pemilihan U yang lain. Okey, so Mama Z salin soalan sekejap. Okey, yang ini bergantung kepada individu. Salah. Tambah 2X kuasa 10 dx. Okey. Bergantung kepada individu. Antara seorang dengan seorang yang lain, cara pemikirannya berbeza. Okey, katakan pelajar ini nak memilih U sama dengan 3 tambah 2X. Dia nak pilih sekali dengan kuasa 10.
kita boleh tengok kesannya pada kertas kotor kita. Kesannya pada kertas kotor kita akan dapat integrate X dan yang ini dah jadi U, tak ada dah kuasa 10. Dan di sini adalah dx. Okey, kemudian proses yang kedua, dia kena buat du dx. Okey, tapi yang ini dia kena ingatlah cara nak differentiate. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa berkurang 1, darab beza dalam kurungan. So, awak akan dapat jawapannya 20, 3 tambah 2x kuasa 9. Ini adalah du dan Mama Z boleh pecahkan dx pergi ke sana. Kemudian Mama Z jadikan du per dengan 20, 3 tambah 2x kuasa 9 bersamaan dengan dx. Boleh ke? Baik ke tak? Ya, Mama. Baik ke? Kalau ada Mama Z salah, ayat dia. Sebab sepatutnya jawapannya akan jadi sama. Okey, apabila Mama Z masukkan dalam kertas kotor, dia akan jadi X, U, tempat dx tu Mama Z ganti dengan du per dengan 20, 3 tambah 2x kuasa 9. Boleh lagi? Boleh, Wak? Okey. Boleh, Mama. So, kita akan tengok apa kesannya. Yang penting kesan. Okey, selepas Mama Z buat, Mama Z dapati masih ada sebutan X. Masih ada sebutan X. Okey, katakanlah pelajar dia nak modify kat sini. Kita kena tunjuk juga kadang-kadang jalan yang pelajar akan buat masa exam. Okey, sekejap. Apabila pelajar tengok masih ada nilai X di sini dan masih ada nilai X kat sini, pelajar mula rasa takut. Okay, kemudian pelajar cuba buat macam contoh Mama Z buat tadi. Dia cuba, so dia akan dapat benda yang lagi pelik. U kuasa 1/10 sama dengan 3 tambah 2x. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, Mama. Ada ke tak? Sebab masa exam, benda ni yang awak buat ni, yang Mama Z buat sekarang ni, awak akan buat benda ni. Dan tiba-tiba awak nampak lagi semakin complicated. Okay, dia semakin complicated. Dan akhirnya pelajar akan stop. Katakan pelajar nampak dia complicated, pelajar jangan padam jalan kerja ni. Pelajar tulis kat sini, stop. Kemudian pelajar pergi kepada langkah yang lain, pilih U yang baru. Sebab bila awak buat dengan Mama Z pilih U ni terus dapat U yang tepat sebab Mama Z pensyarah. Bila decide pelajar, berkemungkinan pelajar akan buat seperti yang Mama Z sedang buat ni. Dia buat yang ini, dia cuba pilih U yang itu, tiba-tiba start. Bila start, jangan padam macam ni. Awak jangan padam macam ni. Sebab dalam tu ada beberapa markah. Awak tinggal je. Okay, awak tinggal saja kat situ. Biar je macam tu. Nanti dalam ni ada 2 markah ni. Walaupun salah ni, ada 2 markah kerana awak cuba. So, ni tips daripada Mama Z. Salah jangan dipadam. Biar kat situ. Nanti pemeriksa nak baca. Sekiranya ada unsur awak buat macam ni, contoh ni. Contoh, awak perasan awak dah sesat. Ya, awak perasan awak dah sesat, awak pun buat macam ni. Kita tak akan tanda. Okay, kita tak akan tanda. So, the moral of the story, walaupun salah,
tetap jangan pangkah. Dia ada di situ, berkemungkinan kita dah tak sempat jawab dan dalam ni kita masih dapat 3 ataupun 4 markah. Berbanding dapat kosong. Okay? Okay, so selesai. Okay, yang mana tengok VSLT? Kalau tak tulis stop, tinggal macam tu je. Boleh bagi tahu Mama Z, dia guna U yang mana? Ada yang dah tengok VSLT? Mama Z buat video ni tapi Mama Z mana nak ingat, lama dah buat. Sekejap saya tengok. Contoh 25. Tengok slow, Mama lah slow sini kan. Contoh Tak hafal lagi 25. saya. Boleh dengar suara Mama Z kan? Boleh mama. Boleh, Boleh. Mama, cuma lagging. Sapa dekat Mama lambat. Sekejap ke suara saya slow? Suara saya slow ke dah kuat? Kuat dah mama. Sekejap Okey dah, Mama. Okey Kuat dah. dah. Sekejap saya cuba. Sebabnya hari ni saya lipat laptop saya ni. Oh sudah, terbalik dah laptop saya ni. Sekejap Okey. Bila saya pusing-pusing laptop saya jadi gitu. Okey. Kita jangan usik dah dia. Okey, contoh 25. Yang ini 25. Sebab dia bergantung kepada individu ni. Tapi hari ni YouTube agak bermasalah juga ya. Dia loading. YouTube macam dia tutup. Saya nak tengok dia pilih U apa je. Ada yang boleh tengok? Oh ya ampun. Oh dia pilih sama dengan saya. Dia pilih sama dengan saya. So nanti bila kita buat latihan nanti Mama Z bagi tahulah kat mana ada tu ya. Sekarang tak jumpa lagi. Okey, kita pergi kepada contohnya kat sini Mama Z ambil soalan tutur. Okey, so kita nak tengok Mama Z nak mula ajar substitution kat pelajar. Okay, tapi pelajar jangan risaulah kan. Jangan risau. Kalau kita tengok soalan nombor 4C dulu 4C. Mama Z ajar 2 in 1. Okay, 2 in 1. Kalau siapa ada masalah tanya. Mama Z faham ada setengah pelajar tak belajar di sekolah. Okay. Harap okay. So yang pertama, Mama Z kalau boleh nak guna yang special case. Mama Z pun try dekat Ketakoto dulu. Try dekat Ketakoto. Kalaulah kita pilih fx itu 3x kuasa 2 tolak 3. Kalaulah ya. Dan kita cuba differentiatekan dia. Mama Z dapat 6x. Dan didapati 6x. Didapati 6x. Dengan x tambah 1 ni tidak ada kena-mengena. Okay, tidak ada kena-mengena. Jadi dengan itu diisytiharkan Mama Z tak boleh guna kaedah special case. Itulah dia, maka adalah kaedah yang terakhir. Kita namakan kaedah substitution dengan menggantikan satu-satu benda itu dengan nilai U.
Di sini Mama memilih nilai U sebagai 3X kuasa 2 tolak 3. Apabila Mama Z differentiate U itu, apabila differentiate U itu, du per dx, Mama Z dapat 6x dan kita boleh buat du per dengan 6x sama dengan dx. So, dua benda yang Mama Z akan dapat, ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian di sini ada kertas kotor kat sini. Mama Z nak tahu apa kesannya bila Mama Z ganti benda ni. Apa kesannya? So, kesannya ialah dia akan jadi integrate. Kat atas tu ada x tambah 1. Kat bawah tu dah jadi huruf U. Dan Mama Z ganti tempat dx ini dengan, Mama Z ganti tempat dx itu dengan du per dengan 6x. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Mama Z dapati kita masih ada benda asing di sini iaitu huruf X dan huruf X. Jadi Mama Z ambil yang mula-mula. Yang ini dah silap label ni, ini nombor 1. Dah silap label. Ambil yang mula-mula dari nombor 1. Dari nombor 1, kita modify dia. Kita dapati U tambah 3 sama dengan U tambah 3 sama dengan 3X kuasa 2. Kemudian Mama Z dapat, sebelum kita tahu kita sesat ke apa, kita teruskan dulu ni. Kita macam mencari arah dulu. So kita akan dapat U tambah 3. Betul dah U tambah 3 per dengan 3 sama dengan X kuasa 2. Okey, kalau Mama Z nak jadikan X sebagai tajuk, dia mula akan ada punca U tambah dengan 3 per dengan 3 sama dengan X. Ada soalan tak? Tak ada. Boleh situ? Okey, so dia akan jadi Masih panjang faham. sikit dalam ni dah. Minta maaf. Dia akan jadi tempat X itu Mama Z ganti dengan punca. Oh, dia jadi complicated pula ya. Saya salah pilih ni. Oh, okey. Saya baru perasan. Okey. Tengok complicated kenapa? Awak tengok Mama Z buat Mama Z perasan Mama Z dah mula complicated. Mama Z akan ganti U tambah 3 per 3 tambah 1 per dengan U. Kemudian Mama Z kena darab dengan 6. Kemudian ada punca. Ada U tambah 3 per 3 dan DU. Dia menjadi semakin complicated. Apabila menjadi complicated, bermaksud itu clue kita sedang salah. Kita sedang sesat. Jadi kita patah balik kepada soalan. Dan benda ni berlaku dalam exam. Benda ni lah yang pelajar buat, yang Mama buat sekarang ni. Ini yang berlaku. Cuma Mama Z nak bagi tahu proses awak buat ni masih dapat markah. Jadi awak jangan padam. Awak tinggal je. Awak buat benda baru kat sini. Contoh awak ada kat sini, Mama Z buat lagi sekali, Mama Z baru perasan tu. Kadang-kadang soalan dia sangat jahat sikit. Cuba awak tengok Mama Z boleh faktorkan 3 tu. 3 pergi luar. Kat sini adalah X. Ni soalan exam sebenar ni. X kuasa 2 tolak 1. Cuba perhatikan yang Mama Z baru dapat idea ni. Sini nombor 2. Sini nombor 3. Kesian dekat pelajar sebab mula-mula pelajar tadi dia try kaedah special case tidak berjaya.
Kemudian dia try kaedah substitution pun tidak berjaya. So walaupun soalan ni nampak pendek, tapi pelajar perlu hadapi beberapa ujian lah kat situ. Kat sini tak berjaya. Kat sini tak berjaya. Kenapa? Macam mana tahu tak berjaya? Sebab daripada soalan kita yang kecil comel, tiba-tiba menjadi complicated lebih daripada soalan. Objektif sebenar substitution adalah untuk memudahkan soalan. Tetapi bila awak jumpa semakin sukar, awak stop. Semakin sukar, awak stop. Benda ni yang Mama Z kena ketengahkan kepada pelajar. Sebab pelajar selalu komen Mama Z, bila Mama Z buat, Mama Z dapat je jawapan. Bila dia buat sendiri, tak dapat jawapan. Dia tanya, kenapa Mama Z ajar begitu? So tahun ni Mama Z tunjuk apa sebenarnya yang dihadapi oleh pelajar. Iaitu didapati pelajar tersesat. Pelajar tak salah, betul. Cuma bila dia pilih, pilihan dia tu sesat. Jadi dia kena patah balik ke pangkuan jalan lah kita panggil. Okay, so idea baru Mama Z buat ni, yang ini. Dan diharap masa exam nanti awak dapat apa yang Mama Z dapat ni. Okay, so seterusnya. Tengok betul-betul. Tengok Mama Z buat ni. Apabila Mama Z ada benda ni, atas X tolak 1, dan Mama Z nak tunjukkan bahawa yang di bawah tu sebenarnya boleh faktor. X tolak 1, X tambah 1. Okey tak? Okey tak pelajar? Okey, Mama Z ada, boleh faktor. Rasa macam something kurang sebab pelajar tak jawab. Sebab saya takut saya ajar, pelajar tak faham. Okey. So, Mama Z potong ni. X tolak 1, X tolak 1 ni Mama Z potong. Jadi sebenarnya soalan ini hanyalah kita kena integrate daripada 2 sampai 3. Soalannya tentang X tambah 1 dan ada 1/3 dekat luar dx. Ni sebenarnya soalan sebenar kepada nombor 4C. Berbanding soalan yang mula-mula tadi tu, dia menjerat pelajar. Dan betul lah ini adalah soalan exam final. Betul lah dia. Dia tak akan bagi yang mudah. Okey, dan kita belajar dah. Kalau kuasa di bawah ni 1, kita akan dapat jawapannya dengan mudah. Bila kita dah permudahkan, dia mudah. Iaitu 1/3 ln. Okey, ln X tambah 1 dan kita akan ganti nilai daripada nombor 2 sehingga nombor 3. Okey, sampai situ ada soalan tak? Okey, so Mama Z cuba siapkan yang ni dululah. Okay, cuba siapkan yang ni. 1/3. Pelajar ganti 3 dulu ya. Ln, pelajar dapat ln 4 tolak ln 3. Okey, pelajar pun tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator sementara Mama Z cari kalkulator Mama Z. Tekan dulu. Okey, tekan dulu. Mama Z ambil kalkulator dulu. Sebenarnya tak sedap mengajar kalau kelas diam deh. Cuma mungkin lain lah ni. Okay, so Mama Z nak tekan kalkulator tu. Kita ada ln 4
tolak ln 3. Okey, lepas dapat jawapan, bahagi dengan 3. So jawapan awak, kita double check jawapan belakang. Okey, double check jawapan belakang, betul tak jawapan Mama Z ni? Ln 4 tolak dengan ln 3. Kemudian bahagi dengan 1, bahagi dengan 3. 0.09 6. 58. Okey. 6. Jawapan belakang betul tak? Okey, kalau kita nak tahu jawapan betul ke salah, satu lagi kita ada cara. Mama Z boleh ganti dalam soalan asal. Okey, ganti dalam soalan asal. Integrate. Kita ada pecahan atas alfa tutup kurungan tambah 1. Bawah kita ada 3 alfa tutup kurungan kuasa 2. Tolak dengan 3. Situ nombor 3, kat bawah nombor 2. Oh, lain. Lain jawapan kita. Allah Mama. Macam mana? Kalau lain dengan buat jawapan 3 aku. luar kurungan boleh kan Mama? Saya Kalau dapat apa? nama je. Saya buat 3 dalam bracket X kuasa 2 tolak 1 tutup bracket. X kuasa 2 tolak Jadi 1. sama dengan yang tadi. Okey. Dan sama jawapan tadi pula kalau kan? 3 tu Integrate. saya tak luar bracket. Saya buat bracket X kuasa 2 tolak 1. 2 tu tak 3. Yang kuning ni ke Zamir buat? Zamir buat yang kuning ni ke? Dapat sama Tak, dengan yang tadi. Sorry. Mama dengar putus-putus suara awak ni semula. Okey, so Mama ada pecahan. Faktor yang bawah Mama. Cak Zamir, Mama Z dengar putus-putus suara Zamir. Bawah ni Zamir buat 3 kurungan. Yang kalau Mama Z dengar lah. Kuasa 2 tolak 1. Okey, kemudian nilai kat atas tu 3, nilai kat bawah tu 2. Okey, so Mama Z silap lah kot ya. Mana kita tengok kat mana Mama Z silap ni. Okey, Mama Z dapat ln. Zamir masukkan 1/3 dalam ke? Oh sorry Mama. Yang atas tu saya buat X tolak 1. Patutnya? Ya. Tu dapat sama dengan Mama yang tadi tu. Okey. Ni kita salah sini ni. Ni tambah. Ni tambah. Dia mati dengan hot ni. Thank you. Tak puas dah tu. Jadi dia mati dengan hot ni. Jadi yang tinggal kat sini tolak. Hati-hati dah, tolak. So benda yang kecil ni kadang-kadang kita kena ada mata yang kedua nengoknya. So kat sini dia akan jadi nombor. Kalau kita ada 3 tolak 1, kat sini jadi 2. Kat sini nanti dia akan jadi 1. Betul tak? Jadi 1. Betul. Kita try tekan kalkulator. Sangat penting. So ln 2. Tolak dengan ln 1. Tak, Mama tahu dah ln 1 tu kosong tapi saja. Dapat tu jawapan ni bahagi dengan 3. Baru sama. Okey, thank you. 0.231. Betul kan jawapan Mama Z? 0.231. Awak tengoklah betapa senior kita dulu menderita untuk soalan tahun 2011, 2012. 10 tahun yang lalu, senior kita ada masalah dengan nombor 4C ni. So bagaimana dia jawab? Macam Mama Z duk cerita tu lah. Cuba kaedah special case tak berjaya. Tapi masalah pelajar pada masa tu, masa Mama tengok, bila dia tak berjaya tu dia stop. Dia ingat dia tak pandai. Sebenarnya pandai, cuma tak kena
tak kena kaedah. Okay? Bila guna special case tak berjaya, jangan stop. Cuba pula kaedah substitution. Kalau dah cuba masih lagi sesat, stop. Tapi mama tak, orang kata mama tak korang ni, tak korang. Tak. Biar je kat situ. Nanti dia, pemeriksa tu dia nampak betapa pelajar KMKT ni berusaha untuk berjaya. Kemudian apabila kita error dekat sini tadi, error, dan kita boleh guna kalkulator untuk semak jawapan yang ini dengan jawapan yang soalan asal. Kalau kita dapati kita tak dapat jawapan sama, maksudnya kalkulator soalan asal ni automatik dia betul. Yang salahnya kita. Jadi kita kena ada query kat mana kita salah. Okay? Jangan terus padam jalan kerja ni. Tengok mama tak padam. Mama cuma potong negatif tu, tukar jadi tambah dan buat urutan ke bawah. Okay? Buat urutan ke bawah supaya pelajar tidak panik dan tidak menyalin benda baru pada kertas baru. Sebab yang itu lagi merugikan masa. Yang ini kita belajar banyak benda. Okay? Banyak the moral of the story untuk yang ini. Okay? Tiga yang Mama Z buat kali ni sekiranya kita careless. Tapi ending dia happy ending. Okay? Ending dia happy ending. So, Mama try. Okay, Mama try dekat pelajar. Satu benda yang pelajar, kita tengok pelajar buat. Kita try. Tak ada nak bagi yang susah pun. Mama Z nak bagi yang ni je. Okay. Ready? Okay, ready? Okay. Ready Katakanlah soalan nombor 1B ni kita buat dah. Okay, 1B kita buat dah. Cuma masa dengan Mama Z tu kita baru belajar kaedah special case. Tiba-tiba hari ni masa nak buat sendiri, tiba-tiba kita jadi tak ingat special case, tak ingat sangat-sangat. Sebenarnya ni boleh berlaku. Jadi pelajar boleh menggunakan kaedah substitution. Okay, pelajar boleh menggunakan kaedah substitution iaitu dia pilih U sebagai X kuasa 2 tambah 3X tolak dengan 4. Kita buat bersama-sama dengan Mama Z hari ni sebab kita dah habis tajuk 2 ni. Kita buat ulang kaji apa yang dihadapi oleh pelajar. Kalau Mama Z buat sore, Mama Z ada dah jawapan. Okey, so hak ni Mama Z buat pula du dx. Mama Z dapat 2x tambah dengan 3. Lepas tu Mama Z wujudkan satu kertas kotor. Bermaksud yang atas tu ialah 4x tambah 6. Yang bawah kita dah ganti sebagai U. Allah besar pula. Kemudian di sini adalah dx. Kemudian Mama Z jadikan du per dengan 2x tambah 3 sama dengan dx. So yang kertas kotor kita berubah menjadi, Mama Z boleh faktorkan nombor 2 tu, tinggal lagi 2x tambah 3 yang atas. Yang bawah adalah u. Dx Mama Z ganti dengan du per 2x tambah 3. Nampak tak? Yang kita guna kaedah special case hari tu, kita sebenarnya boleh juga guna kaedah substitution. Sebab soalan tak marah pun, guna kaedah apa-apa pun. Dia suruh kita integrate saja. Okey, nampak tak ada benda yang boleh kita matikan? Nampak tak? Nampak. Ni boleh matikan. Selepas kita matikan dia, maka kita dah boleh buat secara biasa. 2 Mama Z tak luar. Dalam ni cuma tinggal 1 per U du.
Dan apabila kita integrate 1 per U, sudah tentu kita akan dapat jawapannya adalah ln. Ln U tambah dengan C. Cuma kita tak boleh tinggal jawapan dalam bentuk U. Kita kena gantikan U dengan soalan yang kita buat U kat sini. Gantikan ni. So, jawapan kita akan jadi 2 ln U kita ialah X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 tambah dengan C. Cuma yang Mama bagi tahu, kalau awak guna special case, jalan kerja awak adalah sebaris. Tetapi bila awak guna kaedah substitution, kaedah awak akan jadi berbaris-baris. Jadi sebab itu soalan ni markahnya 5. Logik untuk substitution. Tetapi kalau pelajar yang okey, dia boleh buat sebaris. Sebaris tu pun dapat 5 markah juga. Okey, tidak semestinya markah ikut bilangan baris. Jelas tak kat sini kenapa adanya kaedah substitution? Boleh tanya. Boleh tanya. Mama ready nak jawab dah, tak apa. Tanya. Okay. So, Mama Z dah ulang dah soalan nombor 1B, kaedah substitution. Boleh diguna di sini. Okay. So, soalan nombor 2B ni, kita tak boleh guna special case. Kita tak boleh guna special case. Sebab soalan kata using suitable substitution. Jadi kita terikat dengan soalan. Tapi kita tak buat dulu. Kita bagi basic skill dulu dekat pelajar. Okey, Mama Z tunjuk. Yang ini senang sangatlah, tak payah buat tu. Nombor 4 ni killer sikit killer sikit kalau awak jumpa pelajar nanti dia tanya awak cara nak buat 4C ni, awak kena terang macam Mama Z. Jangan terang terus dapat jawapan. Terang dulu kesusahan yang perlu dihadapi dah. Baru jadi bakal cikgu. Okey, yang ini nombor 5. Nombor 5 tengok molek dah. Nombor 5 anak-anak sekalian. Awak mana tak ada line, cari line sebentar. Okey. Cuba perhatikan sebelum ni Mama Z guna kaedah special dan kita dapati jalan kerjanya adalah sebaris. Markahnya ialah 5. Oleh kerana soalan ni tidak menyatakan kaedah mana, dia cuma cakap solve. Jadi Mama Z boleh guna sama ada special case ataupun guna kaedah substitution. Okey, katakan Mama Z memilih substitution. Bila nak guna substitution, kalau boleh kita gantikan yang susah. Okey, yang susah di sini bermaksud, sekarang pelajar tanya pula, gapo pula susah? Di sini warna kuning ni dia kuasa 1. Yang biru ni dia kuasa 2. Jadi yang susah sikit tu yang kuasa 2 lah. Itu maksud dia. Okey, so Mama Z pilih U sama dengan 3 tambah 2X tolak X kuasa 2. Itu perkara pertama yang Mama Z buat. Dan kali ni hot ni Mama Z tak silah main dengan perasaan pelajar. Mama Z nak buat betul selalu dah. Kita buat jadi pelajar ni lenguh nak mengajar. Soalan ada tiga kaedah. Mama Z nak ajar hot betul selalu. Jadi apabila kita buat du dx, awak dapat 2 tolak 2x. Dan bila Mama Z separate du dengan dx tu, Mama Z akan dapat du per dengan 2 tolak 2x ni sama dengan dx. Ni perkara yang kedua info yang kita nak. Okey, kemudian Mama Z ganti dalam kertas kotor. Kertas kotor. So Mama Z ada integrate 4 tolak 4x tu Mama Z nampak kita boleh faktorkan 2 di luar. Ada lagi 2 tolak 2x
Kemudian kita ada eksponen, kuasa kita dah jadi kuasa U. Iaitu kita dah mempermudahkan yang payah tadi. Jadi kita berada pada jalan yang lurus. Yang latihan sebelum ni kita silap pilih U, dia akan jadi jalan yang sesat. Kemudian tadi kat sini masih lagi dalam keadaan DX. Kenapa ditulis dalam kertas kotor? Kerana soalan kita bercampur antara U, antara X. Bercampur. Sebab itu kita kena guna kertas kotor. Jadi sekarang Mama Z sekarang nak ganti nilai DX. Dalam kertas kotor ni Mama Z nak ganti nilai DX. Jadi Mama Z dapat 2 Mama Z tak luang. Kita ada 2 tolak 2X. Kita ada E kuasa U. Dan Mama Z ganti DX sebagai DU per 2 tolak 2X. Okey, kita tengok kesan dia. Kesan apabila kita ni buat gantian yang tepat. Kesannya ialah soalan akan menjadi mudah sangat-sangat. So, dia akan jadi 2 E kuasa U DU. Dan semua unsur kita tentang U, jadi kertas kotor kita hanya sampai di situ. Okey, kemudian Mama Z nak integrate eksponen. Salin semula soalan sebiji sebijun. Differentiate. Dapat 1. Tambah dengan C. Sebab bila kita differentiate U dapat 1. Kemudian jawapan akhir kita 2E. Kita salin semula U kita yang asal. Ini U kita yang asal. Iaitu 3 tambah 2X tolak X kuasa 2 tambah dengan C. Selesai soalan nombor 5. Semalam Mama Z guna kaedah special case. Hari ni Mama Z guna kaedah substitution. Okey, bagi pelajar yang mana yang lebih mudah? Bagi awak lah kalau nak buat. Substitution ataupun special case. Special case Mama. Sebenarnya special case lebih mudah. Okey? Kalau awak dapat pilihan soalan tanya tentang soft saja, awak cuba dulu special case. Cuba dulu special case. Kalau dah tak boleh sangat-sangat, baru guna substitution. Sebab substitution ni dia panjang. Okey, panjang dan dia bermain dengan konsep yang dalam sedikit. Saya takut pelajar kertas kotor tu lah, dekat kertas kotor tu saya takut. Sebab ada setengah kolej dia tak ajar kaedah kertas kotor tu. Okey, ada setengah kolej yang kertas kotor ni dia suruh kita fikir dalam otak. Fikir dalam otak. Tapi masalah otak kita tak nak fikir. Tu masalah Mama Z sekarang ni. Otak pelajar kita untuk fikir benda yang besar ni dalam otak dia tak mau. Sebab dalam otak dia banyak koleksi hero-hero Korea. Dalam otak dia. Kan, zaman K-pop. Betul Mama. Zaman K-pop. Saya tak kata buat apa anak saya yang yang umur 17 tu pun. Hujung minggu saya tengok dia marathon cerita Korea. Cerita Korea. Lama dah tak tengok, TV saya rosak. Cerita Best ni. Mama. The Penthouse. Tengok tak? The Penthouse. Kalau cerita Melayu kan, The Hotel yang Michael Ang tu. Tapi di Korea lagi hebat cerita dia, tajuknya The Penthouse 1, The Penthouse 2 dan Mama Z tertengok ni The Penthouse 3. Baru Mama Z perasan di Korea kalau orang tu kaya, dia akan dapat penthouse. Yang duduk kat atas tu adalah orang yang sangat kaya.
Sebelum ni Mama Z tak pernah ambil tahu. Tahu penthouse tu mahal. Cuma dekat Malaysia siapa ada duit beli, siapa tak ada tak payah beli. Dan siapa yang saham dia tertinggi, kan dia akan jadi pengarah. Itu di Korea lah. Kita belajar sikit. Cuma yang samanya tentang di Malaysia, daripada cerita tu lah Mama Z tengok ya. Pelajar segar ni. Daripada cerita tu kita tengok budaya di Korea, rasuah dia sama dengan rasuah di Malaysia. Masuk penjara pun mentang-mentang keluar balik. Saya tengok. Nanti awak tengok dia penthouse kalau awak cuti nanti awak cuba Betul. rasuah tu di mana-mana berlaku. Kalau orang ada PT orang ada PT, dia masuk walaupun anak dia terbunuh orang, kita boleh tengok anak dia takkan bebas. Tu yang tak adil. Jadi pelajar perakaunan nanti. Korupsi. Pelajar perakaunan nanti, saya tahu antara pelajar perakaunan nanti akan ambil law. Saya harap kalau awak jadi lawyer, awak kena, sebab tu gaji lawyer ni mahal. Awak kena adil, kena adil. Kalau yang tak bersalah, awak kena buktikan dia tak bersalah lah. Janganlah sebab dia miskin, awak jatuhkan hukuman kepada orang miskin tu. Sebab ramai pelajar Mama Z yang under perakaunan ni, dia akan ambil law. Antaranya pelajar 2014 lah. Bila masa mat dia akan menangis. Saya tanya kenapa menangis. Mama Z tak suruh pun buat latihan. Dia kata dia stres. Orang lain buat dapat jawapan, dia buat buntu. Saya kata biasalah matematik, takkanlah buat tak selalu dapat. Yang penting jalan kerja, saya kata. Dia kata lepas ni tak nak dah ambil maths, saya nak ambil law. Walaupun result dia tak 4 flat, kerana math lah. Dia benci sangat dekat math. Nampak saya dia nak menangis je. So dia ambil law dan dia dah jadi lawyer sekarang ni. Dia kata saya dah tak stres dah Mama Z. Dalam law ni tak ada maths dah. Kalau tak stres hidup saya sebab maths ni. Sepatutnya saya boleh score 4 flat kalau maths tak ada. Kata macam tu. Tapi bukan salah Mama Z. No, macam mana kan? Memang silibus kita kena belajar maths. Teringat kat dia lah bila sampai tajuk-tajuk macam ni saya teringat kat dia. Dia lah antara yang menangis kalau Mama Z duk cerita benda ni. Mana tadi yang Mama Z cerita sesat. Nombor apa tadi? Nombor apa tadi? 4C tu. Menangis dia. Masa Mama Z cerita ni. 4C tadi. Ni. Dia kata cerita yang betul teruslah Mama Z. Kata ya, masalah pelajar nanti dia akan buat yang salah ni dulu. Okey. So Mama Z nak bagi kerja dekat pelajar. Nanti awak cari seorang kawan awak yang account ni, awak bagi soalan 4C ni kat dia. Soalan nombor 4C ni awak buat bagi dekat dia, lepas tu awak tunjuk kat dia. Kita nak tengok dia fikir yang mana dulu. Dia fikir special case ke? Atau dia fikir kaedah substitution ke? Ataupun dia fikir untuk ringkaskan soalan dulu? Kalau ikutkan urutan kita menjawab, yang pertama sepatutnya kita kena ringkaskan dahulu. Itu yang kita tak perasan tadi. Ringkaskan soalan. Lepas tu bab kata Nazmi tadi, kita cuba special case dulu. Tak berjaya juga, baru kita guna substitution U sama dengan. Jadi urutan kita sepatutnya kita kena ringkaskan dulu. Tapi tadi kalau Mama Z guna ringkaskan, sure dapat jawapan terus. Jadi kita pun cuba special case. Tak dapat. Tapi kadar sesat kita tidak jauh. Apabila Mama Z guna substitution U, didapati soalan yang simple menjadi lagi complicated. Siapa yang mahir algebra boleh nak teruskan. Tapi siapa yang tak nak stress, you stop. Dan the moral of the story, walaupun salah, jangan dipotong. Biar gitu. Jangan potong beria begitu, eja pula SSR, LAH lah, salah. Jangan. Jangan begitu. Okey, kita try lagi. Kita try lagi. Tapi kali ni Mama Z ajar terus yang betul. Tak nak sesat dah.
Tak nak sesat. Okey, yang ini Mama Z ajar tu kaedah special case. Okey, Mama Z nak tunjuk pula kaedah baru. Okey, cuba buat sekejap. Kaedah U, substitution. Okey, kaedah substitution. Esok dengan A1 T10 pula ni. Mama Z buat dia ni. Okey, yang pertama, sebab dah kena kantoi tadi, kita fikir dulu. Adakah perlu saya ringkaskan? Oh, tak boleh ringkas dah. Adakah boleh saya menggunakan special case? Jawapannya boleh, kita dah buat semalam. Dan katakanlah pelajar ada yang tak faham special case. Dia tak faham. Mudah tapi dia rasa macam susah. Okey, Mama Z bagi peluang kat dia untuk guna kaedah substitution. U kita sama dengan X kuasa 3 tolak 9X tolak 6. Guna substitution. Panjang sikit lah. Lenguh pula duduk sini. Oh, nak leka ajar pelajar. Pelajar tak apa duduk bilik yang negak dia. Pesyarah persila ni. Sompan santun saya hari ni. Okey, du dx. Kok dia tu benarnya pihak kedok. Mama Z rasa salah pula mengajar benda-benda payah ni. Tapi kena ajar. Faham Mama lag. Oleh, okey. Lain lag Mama. Sakut-sakut masa Mama. Usaha Mama sangkut. Okey, tak apa. Mama jaga record Saya betul-betul. tak pasti line saya agaknya. Sebab Mama guna line kuat dah ni. Mama bagi line Mama power dah ni. Ada sungguh banyak dah ni. Bukan Mama seorang boleh guna. Kawan-kawan Mama matematik guna belakang ni. Nak royak power je line lah ni. Tak apa dah. Kena banyak bersabar. Zamir nanti kalau ada PT lebih buat pencawan satu. Okey, Zamir Mama. dah ada ni Zamir. Allah seksa lah. Tak ada line Zamir. Tak boleh Mama. Apa? Kena ada tanah kan Mama. Kita ada tanah Apalah kelapang nanti Mama. kita carilah tanah tu Zamir. Allah sialah. Payah gini nak ngajar. Okey Mama. Ngajar dah lah tengok dinding. Dah. Nanti kaya tolong orang miskin. Okey. Du per dengan 3 Okey, Abang. X kuasa 2 tolak 9 sama dengan dx. Ni Mama Z buat 2 perkara penting bila pelajar dapat soalan integration. Alah Mama pun. Mabuk ketung kali. Jadi sekarang ni Mama nak buat kat sini kertas kotor. Jadi soalan kita, Mama Z cuba abaikan dah dulu nilai tu. Kan nanti serabut perut pula kita. So nilai kat depan tu kita ada X kuasa 2 tolak 3. Ni kita dah jadikan dia sebagai U. Ni kita dah jadikan U. Dan U tu pula kuasa 3. Dan kita ada dx. Ada banyak kombinasi tu. Okey, kita permudahkan dulu. X kuasa 2 tolak 3. U kuasa 3. Kali ni Mama Z nak buang dx ni. Nak ganti dengan du per. Mama Z tengok nombor 3 tu macam boleh faktor je dia. So tinggal lagi X kuasa 2 tolak 3. Jadi gitu. Wilah. Mati dia. Mudah. Okay. So sekarang ni yang tinggal 1/3 Mama letak luar sebab dia serabut perut. So sini akan jadi U kuasa 3 du. Akhirnya tak ada benda asing lain dah. Jadi kertas kotor kita sampai situ je. Okey, kertas kotor kita sampai situ je. Jadi kita akan buat bila kita integrate U kuasa 3, Mama Z dapat U kuasa 4/4.
per 4. Tulis bawah sini, luar. Okey. Tambah dengan C. Jadi jawapan akhir hok ni 1/12 dan ganti balik nilai U kita. U kita tadi X kuasa 3 tolak dengan 9X tolak dengan 6 kuasa 4. Dan oleh kerana soalan ada limit, dekat sinilah Mama Z buat nilai limit itu dari negatif 1 sampai 3. Sini baru Mama Z masuk. Ada cara pendek tapi kesian dekat pelajar, biar buat ni dulu deh. Bila dah mahir nanti, dia nak guna nilai U pun tak apalah. Ni Mama Z ajar hok rolik dulu. Sama dengan 1/12. Mama Z ganti dengan 3 dulu. Ganti dengan 3 dulu. Berpura-pura ganti. Berpura-pura ganti. Semalam ada pelajar tanya dah buat apa tolak tu. Mula-mula Mama Z ganti dengan 3. So jadi 3 kuasa 3 tolak 9 darab 3 tolak 6 kuasa 4. Pura-pura je. Negatif 1 kuasa 3 tolak 9 darab negatif 1 tolak 6 kuasa 4. Jawapan mana jawapan? Nak ambil mana jawapan ni? Jawapan kita masukkan soalan original dalam kalkulator. Soalan original dalam kalkulator seperti semalam. Integrate. Kita ada kurungan. Alpha tutup kurungan kuasa 2. Tolak 3 tutup kurungan. Kurungan yang kedua. Alpha tutup kurungan. Kita nak ambil X kuasa 3. Tolak dengan 9X. Tolak dengan 6. Tutup kurungan kuasa 3 dan nilai limit kita adalah 3 di atas, negatif 1 di bawah. Dan jawapan akhir kita 320/3. 320/3. Jawapan yang sama. Mama Z kira ni untuk soalan yang sama walaupun kaedah berbeza, jawapannya adalah tetap sama. Okey, awak nak stop di tengah-tengah ataupun nak habis awal? Habis awal Mama boleh? Habis awal Mama. Kita sambung Kita habis awal sebab lepas ni pelajar boleh rehat-rehat dulu. Okey, ni yang kuliah. Ready? Mula-mula soalan nombor 9B. Step pertama kita kena permudahkan kalau boleh. Okey, dah tak boleh. Kita dapati dah tak boleh pemudah dah. Yang kedua, kita cuba guna special case. Kita cuba guna special case kalau boleh. Boleh tak? Okey, kedap ni. Nak ringkaskan tak boleh. Kalau Mama tulis sini 1/2 kurungan. Kat depan ni ada X kuasa 2. Kemudian kita ada 3 tolak 2X kuasa 3. Mama Z naikkan tu dia jadi negatif 5. Okey. So Mama Z naikkan. Okey. So sekarang ni 3 step tadi kaedah yang biasa, yang ringkaskan tak boleh. Kaedah yang kedua, jangan terus substitution tau. Substitution kita tahu dia panjang dia panjang, payah dah panjang. Kita try dulu special case. Kita tengok boleh ke tak boleh special case. Okey. So U kita, fx kita adalah sebab ia ini power. Jadi fx kita ialah 3 tolak 2x kuasa 3. Kaedah special case, kita kena cari f prime. Sama je dengan yang tadi. Cuma yang tadi u, yang ini du dx, benda yang sama. Cuma Mama Z tulis
F ni supaya nampak perbezaan dari segi method. Mama Z dapat negatif 6X kuasa 2. Okey. Kemudian yang ini Mama Z akan masukkan ke dalam rumus. Ke dalam rumus sebab Mama Z nampak ada perkaitan di antara negatif 6X kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni. Ada perkaitan. Jadi kita boleh guna special case. Nak guna special case, kita tak boleh pandang soalan di atas ni. Tak boleh pandang yang atas, kita buat yang baru. Kita buat yang baru. Mama Z ada sekarang negatif 6X kuasa 2. Kemudian Mama Z ada Fx 3 tolak 2X kuasa 3 kuasa negatif 5 dx. Oleh kerana Mama Z ikut rumus special case, Mama Z akan dapat jawapan 3 tolak 2X kuasa 3 kuasa bertambah 1 jadi negatif 4 per dengan negatif 4 tambah dengan C. Boleh? Okey, kemudian Mama Z perhatikan soalan asal. Soalan asal kita tu kalau kita tengok dekat sini dia ada 1/2. Ni dia ada 1/2. Kita pula ada nombor negatif 6. Kita pula ada nombor negatif 6. So yang pertama, kita nak follow soalan. Soalan ada setengah tu. Soalan ada setengah. Jadi Mama Z pun kena ikut dia. Mama Z pun kena ada setengah. Jadi soalan ni pun kena ada setengah lah. Faham tak situ dulu? Boleh? Faham, boleh. Kemudian soalan kita ada ni didapati kita terlebih negatif 6. Kita terlebih negatif 6. Maksudnya Mama Z kena bahagikan dengan negatif 6. Sini pun bahagi dengan negatif 6. Jadi jawapan akhir kita, Mama Z turunkan ni, dia jadi 1/6 darat dengan ni, darat dengan ni. Ni darat semua ni. 6 darat 4, 6 darat 4, 24, 24. Okey, dapat 48. 6 darat 2, 12, 12 darat 4, 48. Dan Mama Z turunkan 3 tolak 2X kuasa 3 ni, kuasa positif 4. Mama tulis bawah, jadi positif lah. Tambah dengan C. Okey, seorang cuba semak jawapan 9B. Okey, cuba semak jawapan 9B. Betul tak? Cik Mama. Betul? 9B. Ya Allah. Main slow Mama. Main slow Sian 9B. Betul Mama. Betul. Maksudnya 9B ni Mama tak sempat guna substitution. Kita dah dapat jawapan semasa kaedah special case. Jadi kalau awak nak selamat exam nanti, awak fikir macam Mama Z buat tu. Boleh tak kaedah basic? Kalau tak boleh, kita pergi kepada special case dulu. Kalau tak boleh juga, kita pergi kepada substitution method. Okay, pelajar sains nanti dia belajar kaedah part by part dengan kaedah partial fraction. Awak jangan buat yang tu. Sebab itu untuk junior awak nanti kita tak belajar dah tajuk partial fraction. Sebab dia kita tak berfungsi dah untuk tajuk 9 tajuk ni. Tajuk integration. Tu dia. Betapa mudahnya soalan integration kalau kita tahu method. Nanti awak boleh try soalan yang belum awak try lagi, belum bincang dengan Mama Z lagi, boleh try sampai habis.
Kalau ada masalah nanti kita akan bincang lagi. Tahu? Kita akan bincang lagi. Macam soalan nombor 12 ni boleh tak Mama Z guna kaedah special case? Nombor 12. Tak boleh, kena guna substitution. Yang ni tak boleh sebab soalan dah minta substitution. Okay, so lepas ni katakan pelajar nak buat substitution tu. Okay, pelajar nak pilih U yang mana? Pelajar boleh try dulu U sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Pelajar boleh try yang ini. Sebab kita dapati yang ini gemuk, kita nak suruh dia kurus sikit. Supaya dalam kertas kotor kita nanti dia jadi X U kuasa 3 di X. Jadi simple. Berbanding yang gemuk ni jadi kurus. Okay, boleh try yang itu. Kemudian kalau Mama Z pergi lagi. Yang ini. Okay, yang ini pelajar boleh try juga. Kaedah. Nak guna kaedah apa ni ya? Yang ni kalau pelajar nampak nak guna kaedah apa ni ya? Sebab eksponennya tak mati-mati ni. Yang ini pelajar kena guna kaedah ringkaskan dulu. Ringkaskan. Pelajar pun kata bijak lah Mama Z. Nampak selalu. Tak, dia gini ni. Ni 3X, ni 2X. Dia tak mungkin boleh guna kaedah lain. Jadi pelajar ringkaskan gini nanti dah bila buat. 2 per I kuasa 3X tolak I kuasa 2X tambah 1 per dengan I kuasa 3X. Pelajar kena ringkaskan gini dulu. Kalau nak buat nanti. Sebab kalau saya bagi awak buat soalan ni tanpa guideline, salah macam nanti ni. 13 tak dapat, 14 tak dapat. Sebab idea tak mari. Ni dia akan jadi 2I kuasa negatif 3X. Ni akan jadi I kuasa negatif X tambah 1. Ada tak nak tanya? Sampai situ ada nak tanya tak? Kerana Mama Z dapat daripada hijau menjadi merah tu. Waktu Mama I3 naik atas jadi EX tambah negatif X tambah 1 kan tu Mama? Ni kalau awak tengok kita belajar dah SEM 1. Apabila kita membahagikan indeks yang sama atas eksponen bawah per eksponen. Jadi kuasanya kita kena tolak. Kita belajar bab 1 dulu. So bila Mama tolak, tinggal lagi. Faham dah Mama. Faham dah? Tu kena tak, Mama kena tunjuk tu. Kalau tak tunjuk, soheh nombor 13B tak boleh buat pula. Terai pula Mama kepada basic. Sebenarnya soalan 13B ni soalan basic. Tapi cara dia tanya tu menyebabkan pelajar rasa complicated. Gitu. Okey, sikit lagi. Mama Z nak bagi clue. Nombor 14, kaedah substitution. Pelajar boleh try U sama dengan 1 tolak 4X untuk beginner. Untuk beginner ni buat yang mudah-mudah dulu. Kalau dah mahir nanti, baru Mama Z ajar yang pilih U yang susah. Yang ini pilih yang ni dulu. Okey. Kemudian soalan nombor 15 dah. Okey, soalan nombor 15C. Parut. Pelajar kata, parut Mama Z nak buat ni. Okey, nak guna kaedah apa ni nombor 15C? Substitution. Dia terpaksa guna substitution walaupun kita rasa kita tak tahu nak buat lagu mana, dia royak dah guna substitution. Antara X dengan X kuasa 2, yang mana yang susah? Yang mana yang susah? X ataupun X kuasa 2? X kuasa 2. So kita akan pilih U sama dengan X kuasa 2.
Kerana apabila kita differentiate dia, dia jadi kuasa 1 dan harapan kita kuasa 1 ni biarlah dia mati dengan hot ni. Harapan kita. Jadi yang ini nombor 1, yang ini du per dengan 2x ni sama dengan dx ni, yang ini adalah nombor 2. Dalam kertas kotor, kita mulai dengan integrate x e kuasa u. Dx mula-mula. Kita pun ganti x e kuasa u. Sekarang Mama Z nak buang dx ni, nak buang dx, tengok nombor 2. Nak buang dx, dia akan jadi du per 2x. Okey, betul tak yang Mama Z teka tadi? X mati. Betul. Dia gitu. Kaedah substitutionnya gitu. Kita kalau boleh biarlah dia mati. Cepatlah mati. Orang jahat ni cepatlah mati. Ending. Baru kita happy ending. Okey, akhirnya dia mati. Alhamdulillah, kerja kita mudah. Maka yang tinggal sekarang, integrate 1/2 Mama letak luar sebab serabut perut tengok dia. E kuasa U du. Akhirnya kita tengok semua dah jadi tentang U. Jadi kertas kotor kita sampai situ saja. Okey, 1/2 integrate eksponen ni salin semula soalan sebiji sebijun bahagi dengan differentiate power. Mula-mula Mama Z buat tambah C dulu sebab kita ada masalah integration, kita kena buat slow-slow. 1/2 dan Mama Z ganti nilai U. U kita tadi ialah X kuasa 2 tambah dengan C dan Mama Z teruskan 1/2 E kuasa X kuasa 2 ni Mama ganti dari nilai 0 sehingga 2. 0 sehingga 2. Ending. Dekat sini baru Mama Z mulakan semula soalan yang melibatkan 0 sehingga 2. X, kemudian ada E, X kuasa 2 dx. Dekat sini baru mula. Okay, so Mama Z dapat sama dengan 1/2 E kuasa 4 tolak E kuasa 0. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, kalau tak keberatan untuk soalan ni kita tekan kalkulator sekejap. Kita tekan soalan asal ke soalan baru? Kita try ni Ni kita ada astagfirullah. Kita tekan mula integration. Kita ada X. Kemudian kita ada shift ln. Kemudian power tu adalah power alpha X. Ada kuasa pula. Oh dahsyat soalan. Ni kat situ 2. Kat bawah 0. So kita dapat jawapan 26. Ni bahaya 26799. Ni bahaya jawapan dia. 26.7993 decimal places. Okey. Jangan buat ni lah Kita buat yang ni dulu. 3 decimal places dulu. Okey, kita double check. Betul tak jalan kerja hijau kita tu? Sebab kita takut kita careless. Kita ada 1/2 kurungan. Kemudian kita ada eksponen kuasa 4. Tolak. Mama tahu E kuasa 01. Pelajar tak tahu. Mama tolong pelajar awak tak tahu deh. Mama tahu. Jangan kata Mama tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Apa salah tu? Mula. E kuasa 4 dulu. E kuasa 4. Tolak E kuasa 0 deh. Tolak. 1 lalu dapat ni. Bahagi dengan 2. Sama tak? Sama. Sama. Kita tak ajar benda-benda memayahkan pelajar.
Cuma kita nak bagi cara pelajar berfikir je. Pada tahun Belajar payahkan diri. betul-betul. Tahun 1997 dulu. Okey. Mama Z ada pensyarah matrikulasi, dia lelaki. Handsome lah masa tu. Sekarang pun handsome lagi, dia jadi pensyarah Johor sekarang. Okay, bila dia ajar kami, dia bagi jalan kerja dan tepat dengan jawapan belakang. Dia buat dapat. Dia pun bagi kerja rumah. Kami buat tak dapat. Lepas tu kawan-kawan saya tanya dia satu soalan. Ada pensyarah lelaki, ada pelajar lelaki yang nakal sikit, dia tanya. Dia orang Terengganu. Dia tanya, Encik Yasin, nak tanya satu soalan. Kenapa Cik Yasin buat soalan depan kami dan dapat jawapan? Kami ni jenuh ketah A4 ni kira 4 muka surat, tak dapat jawapan. Cik Yasin ajar ilmu santau ke? Dia tanya. Ya, sebab itulah bila Mama Z mengajar pelajar sekarang ni, Mama teringat kata-kata kawan Mama Z tu. Sekarang dia dah jadi pegawai diplomatik dah. Senakal-nakal dia dulu, dia dah jadi pegawai diplomatik. Okey. Hebat Mama. Sebabnya, kalau Mama tunjuk, macam contoh sekarang ni, tunjuk smooth je. Kira ketah kotor, dapat gitu, dapat jawapan tepat. And then bila pelajar buat, Mama juga, ya wak, sesat. Ya wak, sesat. Jadi, Mama Z nak kena bagi tahu pelajar. Petua dia tu ialah kita jangan buat terus yang susah. Kita kena ikut flow, buat yang basic. Kalau tak boleh yang basic, dia macam nota kuliah ni. Nota kuliah, kita tengok nota kuliah dia. Ni. Susunan Mama Z ni. Sebab kita bukan buat nota kuliah saja-saja. Kita susun untuk pelajar. Okey, mana? Okey. So, semasa dekat sini kita bagi tahu dah. Mula-mula kita kata kita tunjukkan bagaimana integration ni ada kaitan dengan differentiation ni. Kita kena tunjuk. Step B tu, guna yang basic dulu. Selagi boleh ringkaskan dulu. Tu, Mama Z ayat tu. Kemudian, untuk yang eksponen, untuk yang pecahan, dia ada pantun dia yang sendiri. Dia ada pantun yang tersendiri. Contoh eksponen, salin semula soalan sebiji sebijon bahagi dengan differentiate power. Itu petua untuk eksponen. Untuk pecahan, lon isi perut, bahagi differentiate isi perut. Itu untuk lon. Dia ada pantun yang tersendiri. Sebab itu kita separatekan B dengan C dalam course framework and student learning time yang berbeza. Kita asingkan. Selepas itu, D ni, yang D, barulah kita ajar tentang kaedah special case. Dia ada bentuk-bentuk special. Ada 3. 3 ni pula berpecah kepada 3. Iaitu sekolah Kok Lanas, Mama royak kemarin. Kok ni pun ada 3 sekolah Kok Lanas. Kok ni pun ada 3 sekolah Kok Lanas. Yang D saja 9 perkara kita kena cerita. Lepas tu, barulah kita cerita yang ini. Yang ini mana? Sabar barulah kita cerita. Kalau tak boleh juga, maka tajuk 2.2, barulah kita ajar teknik supaya soalan yang lebih sukar boleh diselesaikan. Dengan menganggap satu benda yang sukar itu sebagai U. Okey, so sampai situ. Selesai semua-semua. Barulah kita ada 2.3, selesai semua perkara, baru ajar definite integral. Tapi Mama dah masuk dah yang ini. Mama dah masuk sekali-sekali definite integral ni. Mama dah buat latihan dengan you all.
Okey, itu dia. Kenapa dan mengapa kita kena pastikan urutan ni pelajar akur untuk memudahkan cara berfikir. So ada apa-apa lagi sebelum Mama Z tamatkan kelas? Tak ada, apa-apa Mama. lagi? Tak ada.